ما أنزل الله بها من سلطان أنزل الله بها إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لقد جاءهم من ربهم Jadi ada ayat ni mulakan dengan in hiya illa. Okey. Jadi kalau ada jumpa dalam Quran in hiya illa, ada illa ni. In lepas tu ada illa ni. In ni. Kemudian ada ni in ni makna dia apa? Tidak lain. Tidaklah in. Dia macam in ni makna dia apa? Ma, tidak. Ni nafi Nafi. Maknanya apa? Tidak lain lah. Tidak lain. In hiya ni. Okey. Jadi in ada illa. Jadi in ni bukan jika. Biasa kita terjemah jika. Itu bila tak ada illa. Oh ya ke? Dia terbalik Macam mana nak buat? Mana pergi setting. Ni okey. Terbalik. Nampak dalam tu terbalik Macam mana video terbalik ke okey? Kamera saya nampak, boleh baca tak tulisan dalam kat whiteboard? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Nampak skrin Quran. Nampak skrin ni dia terbalik ke betul? Terbalik ni tak nampak? Blur tak boleh baca tak boleh. Alah tak apalah. Yang boleh tak kabur kot sebab pakai ni kot data kot. Webcam. Tak apa. Okey, tak apa, boleh baca kat sinilah yang kita bincang in hiya illa. Jadi in hiya tidak lain, maknanya apa? In ni bila ada illah tidak lain. Hiya ia. Jadi ia iaitu nama dirujuk pada siapakah ia ni? Nanti kita tengoklah. Ia asmaun, terus kepada ia asmaun. Jadi asmaun ni dia dhamma ni maknanya dia khabar dia. Jadi tanya tambah adalah. Kat sini tambah adalah. Jadi kita kata in hiya illa asmaun. Tidak lain ia adalah apa? Nama-nama. Asma nama-nama terjemahan dia. In illa tu maknanya tidak lain, hiya tu dia, asmaun adalah nama-nama. Adalah nama-nama. Samaitumu apa? Samai tumuha ni ada ya ni. Samai tumu yang kamu namakan, yang telah menamakan oleh kamu. Samaitum maknanya dia ada perkataan samaitum telah menamakan oleh kamu makna dia. Asal dia samaitum telah menamakan oleh kamu. Ni apa tambah apa? Akannya telah menamakan oleh kamu akannya. Jadi ni kalau nak cari waw ni adalah waw apa ni? Waw ni waw fasilah. Waw ni untuk memisahkan di antara dua domain. Okey. Contohnya dia asal dia kalimah dia samai tum. Okey. Samai tum. Ni asal dia samai tum. Lepas tu dia nak tambah dengan Okey. Jadi macam ni dia kena tambah apa kat sini? Dia kena letak
pemisah di antara dua domain, tum dengan ha. Kalau tidak nanti domain sambung. Jadi bunyi dia apa? Jadi lain dia bunyi dia. Ini jadi satu kalimah pula dah. Sedangkan domain mana boleh gabung? Domain yang macam ni. Domain dua-dua domain ni kan. Apa mutasil. Jadi dia kena letak waw, waw ni. Ha. So tu dia samai tu mu. Ha. Ni waw ni tak ada makna apa-apa. Waw ni untuk baca tulisan je. Makna dia tum ni kamu ni. Faham? Jadi telah menamakan oleh kamu. Akannya. Ni waw ni sebagai apa? Fa'il kepada perbuatan ni. Yang ni sebagai objek maf'ulun bih. Kalau digabung fa'il dengan objek habislah. Rosaklah bahasa. Jadi cara dia tambah waw. Waw ni waw apa sebab dia? Sebab fasilah lah ataupun bukan untuk pemisah memfasal kan, pemisah lah, penerang ataupun pemisah di antara dua domain waw ni pemisah antara dua domain fungsi dia. Kalau ikutkan tak ada waw lah, samaitum. Jadi dia nak sambung baca in hiya illa asmaun samaitumha. Tak boleh samaitumuha. Waw tu letak. Okey. Kalau dalam yang lain contohnya kafaruha contohnya. Telah ingkar kalau contohlah ayat dia kita buat macam ni. Kafaru. Apa ni? Telah ingkar oleh mereka kan? Kafaru dia ada alif. Alif ni pun sama juga. Fungsi dia nak memisahkan antara satu waw lagi yang lain. Contohnya wa. Dan. Waw ni dan. Jadi kalau tak ada waw alif macam ni, samalah. Ada dua waw dekat-dekat. Jadi dia tak boleh. Itu antaralah fungsi-fungsi kalimah ni. Sebab tu dia ada. Ni tiba-tiba fungsi dia untuk memisah di antara dua domain yang satu domain tum ni sebagai fa'il. Telah menamakan oleh kamu. Kamu ni fa'il dia. Kemudian apa maf'ulun bih dia? Akannya. Ni maf'ulun bih. Ni maf'ulun bih objek. Ni pelaku dan ni objek. Dua domain yang berbeza. Maka dia nak pisahkan letak waw ni. Okey. Jelas yang tu? Jadi terjemah balik apa dia? In hiya illa tidak lain hiya apa? Ia adalah nama-nama samai itu tak ada nama-nama tak ada yang lah. Nama-nama boleh yang, tapi nanti kita tengok. Yang tambah apa kat sini? Yang yang telah menamakan oleh kamu akannya. Yang ni tambahan ni. Sebab apa? Kenapa ada tambahan yang? Sebab ni sifat dia. Ni apa? Sifat kepada ni. Sifat kepada nama-nama. Kita nak sembah nama-nama yang disifatkan nama tu asli betul-betul Allah. Yang ni mereka sembah nama-nama yang mereka reka sendiri. Sifat nama-nama tu Lat, Uzza, kita Ar-Rahman, Ar-Rahim memang Allah sendiri namakan dia. Tapi ini Lata, Uzza ni ada tak Allah namakan? Tak ada. Mereka reka sendiri. Mereka sembah yang tu. Faham? Itu maksud dia. Jadi sifat bagi nama-nama, sifat bagi nama-nama Allah, bagus, betul. Asma Allah, kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat bagi nama-nama mereka, sifat dia apa? Mereka reka-reka. Bukan fakta. Itu maksud dia. Jadi, samaitumu yang telah menamakan oleh kamu akannya. Kemudian, antum. Boleh. Tambah apa ni? Tak ada. Kamu je. Kamu. Ni sebagai apa ni? Ini taukid kepada kamu lagi sekali. Dua kali kamu. Ni nama dia taukid. Taukid lafzi. Lafzi. Itu macam mana taukid lafzi? Dia ulang kalimah yang sama dua kali. Ni domain. Kamu ada dah. Dia ulang lagi. Kamu. Dia menunjukkan kamu. Allah kata, kamu yang namakan sendiri. Bukan orang lain. Kamu sendiri yang menamakannya. Dan abaukum. Bapa-bapa, moyang-moyang bagi kamu. Ni maknanya moyang-moyang. Dan moyang-moyang bagi kamu. Jadi
begitulah mereka. Mereka namakan, moyang-moyang mereka juga namakan. Sentiasalah bervariasi lah hal tersebut berterusan. Okay, cuba terjemah balik. In hiya illa apa? Tidak lain hiya. Ia adalah asmaun nama-nama samaitum yang telah menamakan oleh kamu akannya. Antum kamu wa dan abaukum. nenek kamu Nenek moyang. Nenek moyang tambah apa ni? Bagi bagi kamu. Kamu dan nenek moyang bagi kamu. Aba ni sebenarnya nenek moyang lah. Bagi kamu, tambah bagi kat sini. Sebab ni mudhaf fi'il. Ni bahagian pertama ni. Jadi ini bahagian pertama dalam ayat ni. Jadi hiya ni makna dia siapa? Tadabbur terus kat sini. Hiya ni makna dia siapa? Hiya ni makna dia ada dua. Satu, nama dia, makna dia berhala-berhala tu lah. Dalil dia kita tengok dalam surah 12 ayat 40. Contohnya 12 ayat 40. Buka surah 12 ayat 40 kejap. Kita nak tafsirkan ataupun nak faham makna hiya. Apa yang dimaksudkan hiya? Surah 12 ayat 40. Iaitu yang mereka sembah. Dalam ayat ni Allah berfirman, cuba kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ma تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Kan? sama Sama je. Cumanya beza dia apa? Ma ta'buduna min dunihi illa. Ma tu di sini ma. Ma tu maknanya sama macam in. Apa dia? Tidak lain kamu sembah selain Allah akan nama yang telah menamakan oleh kamu akannya, iaitu kamu dan nenek moyang bagi kamu. Jadi sama. Iaitu maksudnya apa dia? Ni atas ni. Ni. Maksud dia ayat 39 ni. Sebab ayat ni jawapan kepada ni. Ya sahibi sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidil qahar. Wahai sahabatku yang dalam penjara dua orang ni, adakah arbabun ni, iaitu apa? Tuhan-tuhan yang berbilang-bilang, yang macam-macam tu, mutafarriqun, yang macam-macam peranan. Kan? Orang musyrik ni Tuhan dia ada macam-macam peranan. Ada Tuhan yang khas untuk perkahwinan saja contohnya. Untuk yang macam hujan lain pula. Tuhan yang jaga tanah lain, yang jaga tumbuh-tumbuhan lain pula. Macam gitulah. Kan? Tu arbaban tu. Yang arbab ni maknanya dia ada kuasa tasarruf. Tasarruf ni kuasa mengatur. Sebab tu antaranya kepercayaan orang Melayu apa? Kalau nak dapat khasiat tumbuh-tumbuhan, dia kena bagi salam kat siapa? Bukan Nabi Sulaiman, Nabi apa? Nabi apa? Nabi? Kan ada kan? Nabi Idris, dia jaga tumbuh-tumbuhan. Kalau nak ilmu, Nabi apa? Khidir. Tengok tak? Kepercayaan sama. Kurang lah. Itu. Semuanya orang-orang baik sama lah. Ni dia makin ni orang-orang baik. Bukan orang jahat ni, bukan syaitan. Bukan, bagi mereka ni bukan syaitan. Ini nama-nama orang baik yang kami namakan. Dia tambah, dia tukar nama. Tengok, daripada seorang pengadur roti, dia sebut nama apa? Lata. Kenapa? Lat tu sebab dia orang yang berbakti, berjasa, baik kepada orang kan. Suka menabur bakti, memberi makan pada orang. Maka dia harap, macam tu. Jadi dia namakan tu Tuhan tu, Arbab. Faham? Ini makna, tengok. Begitulah. Ni bukan cerita musyrikin zaman Nabi saja. Zaman sekarang pun boleh berlaku macam ni. Tak mustahil boleh berlaku. Ni nama dia cara berfikir. Syirik dengan cara berfikir ni. Salah. Bahaya. Dia memang masuk ke dalam. Ramai yang rasa dia solat juga. Ni solat. Ni buat haji ni semua ni. Yang buat ni. Semua pergi haji. Time haji disambut haji kan. Orang datang haji. Dia mari datang buat haji. Tawaf kat Kaabah. Tawaf. Semua. Tapi rupanya syirik.
Tentu kita jangan senang hati dengan umat Islam yang ramai. Namun akidahnya syirik. Kita kena bimbang benda tu. Kena berhati-hati lah. Jadi ni Allah nak ingatkan. Jadi Allah kata mereka ni apa? Semua nama-nama itu mereka sebenarnya reka-reka saja. Jadi Allah kata apa? Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada bukti pun yang Allah turunkan. Maksudnya apa? Tidak ada wahyu tentang tu. Jadi nak buat keyakinan mesti dengan wahyu. Ini syariat. Nak buat akidah dia tak ada kompromi lain. Dia tak ada buat macam ijtihad ke, pendapat saya. Tak ada. Akidah memang dengan wahyu. Dia tak sama macam muamalah ni. Urusan jual beli kan. Itu ada ijtihad lain. Akidah tak ada. Memang semua mesti wahyu je. Keyakinan tak boleh. Itu adalah asas paling utama sekali. Bagaimana nak sembah Tuhan, tak ada jalan lain melainkan dengan wahyu. Nak ibadah kepada Tuhan, tak ada jalan lain melainkan dengan Quran, dengan hadis Nabi yang sahih tu. Tak boleh ada pendapat-pendapat ke. Dalam kitab ini pendapat begini, boleh tendang terus lah. Boleh tolak dah. Kalau dia tak bawa ayat apa yang Allah turunkan. Ma anzalallahu minallahi min sultan. Bukti-bukti daripada Allah. Sebab tu Allah kata apa? Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum ini melainkan milik Allah. Jadi ayat ni kalau dalam hadis Nabi pernah tanya pada Muaz bin Jabal. Kan? Sedangkan dalam ayat ni Allah kata sesungguhnya segala hukum itu milik Allah. Betul tak? Ni Allah kata. Tapi dalam hadis Nabi, ketika Muaz bin Jabal diutuskan ke Najran untuk berdakwah kepada siapa? Nabi beritahu kepada dia, kamu ni nak pergi Najran ni, kamu dah bersedia tak ni? Kamu nak pergi bertemu dengan siapa ni? Kamu nak pergi dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Apa yang kamu nak bawa? Al-Quran pertama dan hadis Nabi. Okey. Jika kamu temui benda yang tak ada dalam dua-dua ni, apa nak kamu nak buat? Ijtihad. Apa maksud dia tu? Adakah pasal bab akidah ni? Sedangkan kontradik dengan ayat ni. Ini bab akidah ni. Tapi bab hal lain, bab yang macam bab manusia, muamalah ni. Yang itu lain cerita. Itu ada ijtihad. Yang memang nas zaman Nabi tak temui. Kereta ni haram ke halal nak naik? Contohnya. Kan? Rokok. Itu perlu ada kias. Itulah kias tu. Itulah perlu kias dalam hukum macam tu. Sebab kita nak kiaskan apa? Dengan sesuatu yang bahaya. Nabi suruh kita tolak mudarat, contohnya kiaskan. Jadi rokok ni mudarat contohnya. Arak dulu dengan apa masa zaman Nabi? Teknologi arak tak moden macam sekarang. Sekarang banyak benda boleh jadi arak. Kan alkohol tu. Jadi itu yang benda kias. Dia perlu kias sebab apa? Sifatnya memabukkan sama. Nabi kata dalam hadis. Itu tentang benda kias dalam hukum macam tu. Tapi dalam nak ibadah boleh tak kias? Tak boleh kita kias. Tak boleh. Inilah alasan-alasan. Nanti kita tengok alasan-alasan orang musyrik. Macam mana dikiaskan. Untuk membenarkan syirik dia. Akhirnya manusia ni dia akan kiaskan bab-bab tauhid ni pun dia akan buat kiasan yang salah. Untuk benarkan syirik dia tu. Akhirnya orang tak nampak dah syirik ni mana sebenarnya syirik. Tak, asalkan kamu yakin yang Allah lah yang berkuasa. Tak ada syiriknya. Macam tu pula. Jadi begitulah keadaan dia. Nanti kita tengok ayat-ayat dia dalam alasan-alasan orang musyrik ni ada 3 dalam Quran. Okey. Jadi Allah kata sesungguhnya hukum dalam nak apa dia? Mentauhidkan Allah. Ni cerita pasal tauhid. Nak sembah Allah, hukum dia hanya milik Allah saja. Tak boleh pandai-pandai buat reka-reka bid'ah dalam ibadah, tak boleh. Jadi amara alla ta'budu illa iyyah. Jadi ingat hukum di sini bukanlah maksudnya hukum tentang tauhid, tentang ibadah lah. Yang syariat khas. Jadi Allah telah menetapkan Allah telah menetapkan janganlah alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu mengabdikan dia melainkan dia. Zalika dinul qayyim. Demikianlah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi ramai manusia tidak mengetahuinya, iaitu hanyalah mengikut membuta tuli saja tanpa pengetahuan. Kenapa dia buat sekian-sekian dia tak tahu. Ini dia buat ni, dia sebut nama-nama berhala tu yang diminta, dia berlama-lama. Kenapa dia buat? Dia pun tak tahu. Nenek moyang kami buat dulu, kami buatlah. Begitulah keadaan manusia. Itu namanya la ya'lamun, jahil. Jadi ini pendapat pertama tentang hiya ni, maksud dia ayat ni. Dalam yang lain lagi, hiya ni adalah ayat yang dimasukkan. Hiya lah 3 berhala itulah. Apa dia? Lat, Uzza dengan Manat. Yang ayat sebelum. Kalau tengok dalam ayat surah tadi, surah 53, sama je lah sebenarnya. Kan ada ayat 21 kot. Ayat 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat. 3 ni. 3 ni mewakili semua berhala yang ada dekat
Mekah ada berapa? 360 bahala. Maknanya setiap hari ada satu wakil bahala. Sebab tahun Islam kan ada 360 hari. Kan? Setiap hari dia ada wakil bahala ni. Masya Allah. Allah. Jadi itulah yang mereka buat. Subhanallah. Okey, balik pada ayat tu. Jadi Allah kata ma anzalallah seterusnya. Jadi kita dapat bahagian pertama ni maksudnya. Jadi tidak lain bahala-bahala itu adalah bahala yang mereka sendiri menamakannya. Jadi bermakna apa? Mereka membina akidah, keyakinan, syariat, ibadah secara membuta tuli tanpa ilmu. Hanya ikut-ikut. Mereka ikut siapa? Nenek moyang aja. Ni. Nenek moyang. Ya, mula dengan bid'ah. Ni samaitum ni termasuklah. Samaitum apa? Reka nama. Rekayasa. Makna samaitum antara namanya rekayasa. Bid'ah lah. Benda reka ni nama dia bid'ah. Benda ni tak pernah wujud. Bid'ah ni ada satu bid'ah iktikad. Bid'ah dua kita ingat. Yang selalu kita perangi bid'ah antaranya kan yang kata oh ini bid'ah ibadah. Itu bid'ah ibadah. Yang lebih dahsyat sebenarnya bid'ah akidah. Itu lagi dahsyat. Tu jarang orang nak ambil peduli tu. Sebab rasa macam asalkan Islam je. Rupanya Islam apa? Rupanya Islam yang telah disinkretism tau. Islam yang telah dicampur aduk dengan agama-agama lain. Islam bawaan fahaman-fahaman Hindu sikit, campur-campur. Itulah yang berlaku. Ya. Itu akidah lah. Iktikad, keyakinan dia yakin benda tu. Akhirnya dia anjurkan jadi amalan. Kan? Buat sekian-sekian. Sama juga kita bukan nak ni tapi bukan semualah. Contoh macam silat kan. Masuk langgang. Nak buka tu kena bagi salam kat semua ni sampai wali-wali dia. Dia ada tok panglima hitam lah contohnya. Kan? Benda-benda macam tu. Ni jadi satu akar umbi dah yang dalam kita punya masyarakat. Macam tu juga Nabi datang ni. Ni buat akar umbi dalam masyarakat Arab. Tapi nama berbeza, nama Arab lah. Kita orang Melayu dengan nama Melayu lah. Sama je. Cara nak tangani dia, mestilah dengan wahyu. Nabi bawa wahyu, kita pun kena bawa wahyu. Kalau dengan berkat dengan berkat pun sama. Allah kata, tabarakallazi biyadihi. Berkat tangan Allah. Kita dengan pandai-pandai pula nak kata. Kan, kita main cakap je tentang Allah. Apa yang Allah sendiri tak ada. Apa bukti kamu cakap tu? Berani cakap tentang Allah. Kita kata kat tentang PM kita, kat raja ke, alah, kamu sign je dia boleh luluskan. Apa bukti dia benar kan? Kalau dia tahu, dia dah habis. Contoh lah. Macam tu juga kita dengan Allah lagi lah. Kena jaga. Kan? Yang itu mereka akan cakap apa yang tidak tentang berkat ni. Itu nanti kita tengok. Alasan-alasan orang-orang musyrik ni. Last nanti saya tutup dengan 3 alasan tu. Itulah alasan yang sama. Itu kata-kata dia. Ataupun dia kata, kalau Allah berkehendak, tak mustahil. Tengok. Itu alasan dia juga. Nanti kita tengok ada dalam Quran cakap tentang tu. Okey. Jadi aku mereka hanya yang mereka buat sendiri. Ini mereka buat ni diikut siapa sebenarnya? Kerja nenek moyang mereka. Sebab nenek moyang kita dulu boleh nama-namakan dan bebas mereka buat. Apa kita pun boleh tambah lagi lah. Tak ada masalah. Faham? Itulah yang berlaku. Sebab tu bila diajak untuk ikut, apa mereka alasan mereka? Allah tanya. Kan? Apa mereka kata? Kami dapati tuan-tuan. Kan? Surah apa tu? Ada banyak, ada 3 surah. Surah 2 pertama 170. Kita tengok surah 2 170. 2 170. Tengok ayat ni Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana.
Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. أولو كان Dan bila diajak, dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah telah turunkan. Itu ikut Quran ni, ikut hukum ini. Cara nak tauhidkan Allah, ikut hukum yang ada dalam wahyu. Dia tak boleh ambil dari mana-mana sumber yang bukan ada berkaitan dengan wahyu ni. Qalu, bahkan mereka kata, bahkan kami tetap juga nak ikut apa? Alfaina. Mana alfaina? Alfain ada perkataan? Kalau 100 apa? Mi'ah. Kan? Kalau 1000, alf. Jadi alfain ni daripada perkataan alf. Kenapa? Satu generasi tu dia nak, kan? Ni sebut satu alfa. Orang kata apa? Generasi tu nak matang, kan? Nak, kan? Jadi dia kata kami dah biasa, benda ni dah biasa dah. Alfain ni dah beribu tahun dah kami buat benda ni. Takkan salah. Faham tak? Takkan salah. Benda ni yang kamu bawa ni baru. Yang kami buat dah ribu-ribu tahun. Siapa yang lebih pandai ni? Kamu ke diorang? Alasan dia. Faham tak? Itulah alasan dia. Itu kata-kata yang telah, siapa cakap? Orang musyrik pun dulu dah cakap dah. Sama je. Quran ni tujuan ni cakap untuk apa? Bagi kita pengajaran, jangan ulang sikap yang sama yang buruk ni. Itu tujuan Quran. Jadi bahkan kami tetap juga berterusan untuk ikut apa yang kami telah sebati dah biasa. Dah ribu tahun dah dia orang buat. Dan mereka ni orang baik-baik. Kamu ni siapa? Mereka lagi banyak rasa. Kamu siapa? Macam tu. Jadi, alaihi aba anak nenek moyang kami. Lalu Allah kata apa? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an. Adakah mereka tetap juga kekal di atas perbuatan ni? Walaupun nenek moyang mereka kata la ya'qiluna syai'an, mereka buat ni hanya ikut tanpa fikir pun. Dan wala yahtadun, dan mereka tak ada bukti pun, petunjuk. Kamu nak cari bukti pun kamu tak jumpa, contohnya. Jadi ni antara ayat dia lah. Surah 2 ayat 170. Banyak lagi ayat, ada lagi ayat lain apa? Surah 5104 pun sama juga. 5104. Yang ini satu lagi. Tadi dia kata kami dah lama dah buat daripada ni. Yang ini pula dia langsung apa? Tak nak fikir langsung, tak nak ubah lah. Hasbuna dia kata. Apa kata Allah rakamkan dalam Quran, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Sama juga. Wa idza qila lahum ta'alau, marilah ikut kepada apa yang Allah telah turunkan, iaitu Quran, dan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu cara Nabi. Quran dan sunnah Rasulullah. Apa mereka jawab? Lain pula. Tadi mereka kata apa? Apa mereka kata sebelum ni? Ayat sebelum tadi apa? Kami tetapkan bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tu ayat sebelum. Bahkan kami tetap nak teruskan apa yang nenek moyang kami dah buat dulu. Ni qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Cukuplah yang nenek moyang kami dah, itulah. Kami tak nak tukar-tukar lagi dah. Dah yang ni lah. Buat pening-pening kepala je. Cukuplah dengan apa yang kami dah ada. Yang ni satu lagi sikap apa? Tak mau tak mau fikir.
Kan? Tak mau fikir lagi dah. Dah lah tu. Cukup lah. Jadi, adakah mereka tetap juga kekal untuk melakukan tu? Walaupun nenek moyang mereka apa? La ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Sama. Tadi la ya'qilun. Yang ni la ya'lamun. Tadi tidak berfikir. Ini tidak berilmu, mengetahui dan tidak mendapat petunjuk. Iaitu tidak ada hujah burhan nas daripada Allah dan Rasul. Okey, ni kemudian dalam ayat seterusnya, ma anzalallah. Terjemah pada ayat ni. Bahagian kedua pula. Balik pada surah 53 ayat 23. Jadi ma ni ma apa ni? Sama juga, nafi juga. Tidaklah. Anzalallah, tidak telah menurunkan oleh Allah, tambah oleh. Tidaklah, boleh tak? Tak payah pun tak apa. Tidak je lah pun boleh. Tidak telah, sebab dia ni ma ni kalau kaedah ikut kaedah kita kan. Ma lepas tu ada apa? B ni. Jadi maknanya tidaklah lah. Nampak ma lepas tu ada B. Kalau dalam buku kaedah pedoman kita ada kaedah 12 tu. Awal-awal kita jumpa lah. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Ayat yang keberapa tu? Wa ma hum bimu'minin. Jadi ma selepasnya B ni maknanya tidaklah. Tidaklah apa dia? Telah menurunkan oleh Allah ha ni kita kata apa? Maf'ulun bih kepada anzala tu. Jadi tambah apa? Akan. Tidaklah telah menurunkan oleh Allah akannya. Akannya. Nya ni balik pada apa? Ha ni. Hiya lah. Bahala tadi tu. Hiya ni lah. Ni kan. Hiya ni, ini domain munfasil dia. Kalau dia punya domain muttasil di belakang, jadi ha lah. Kalau sambung kat belakang, jadi ha. Kalau dia sendiri, jadi hiya. Hiya ni atau ha. Kan? Sama, benda yang sama. Jadi tidaklah Allah menurunkan akannya, iaitu tentang ni yang mereka buat ni, min sultan. Apa dia? Min sultanin daripada. Jadi min ni kita tak payah terjemah pun tak apa. Min ni zaidah. Min ni tambahan saja. Sebab apa? Sultan ni juga menunjukkan maf'ulun bih. Kita boleh tambah akan juga kat sini. Akan apa? Sultan bukti. Jadi terjemah dia apa? Tidaklah telah menurunkan oleh Allah akan bukti. Akan bukti. Allah tak turunkan apa-apa bukti yang mereka boleh bawa. Mereka cuma boleh bawa lah. Ini ada orang ni tulis, tapi bukan daripada Allah. Itu bukan bukti. Bukti dia ialah maksudnya wahyu lah yang Allah turunkan. Ada tak hadis yang sebut? Ada tak yang sahih itu? Itu saja bukti yang Allah nak. Jadi tentang ni sebab tu saya kata apa? Tentang akidah ni, hujahnya tak ada tak ada kias-kias ni. Tak boleh. Dia memang kata ini dalam wahyu. Jelas tentang bab tauhid ni. Baik. Ma anzalallahu biha min sultan. Kita tengok dalam terus ayat ni Jadi sifat Islam ni, agama, siapa yang nak dakwa, yang nama, pendakwa sepatutnya kena bawa. Dia lah yang bawa bukti. Dia tak boleh kata, faham? Dia tak boleh kata-kata, okey, mana bukti yang saya kata salah? Tak boleh. Kamu dah cakap benda yang, faham? Sifat dia sepatutnya yang betul adalah kita bawa satu benda baru ni, kita yang kena bawa hujah. Bila orang tanya, okey, kamu kata macam ni, apa asasnya? Lepas tu dia boleh tanya orang tu pula, okey, apa asas yang kamu kata saya tak ada asas? Pening lah macam tu. Faham tak? Ini jadi macam tu lah kan?
Dia yang bawa. Tiba-tiba dia suruh orang balik. Kamu bawa, kamu yang kena bawa hujah dulu. Faham tak? Macam itulah kita. Jadi hari ni, apa dalil pula yang kata haram kami buat ni? Faham tak? Terbalik pula dah. Dia yang namakan. Tiba-tiba dia tanya orang tu balik. Okey, sekarang ni kamu bawa ni, apa bukti kamu kata nama ni? Sekarang dia tanya balik kita balik. Apa dalil yang kami kata ni salah pula? Ada tak Allah larang? Pula dah. Nanya lah macam tu. Tak habis lah. Faham tak boleh. Jadi sifat dia. Sebab tu Allah kata, sifat agama ni, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dalam ayat, cuba tengok surah Al-Mu'minun contohnya. Al-Mu'minun. Bukan. Kan. Ayat lain kat Al-Mu'minun kejap lagi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 24. Al-Anbiya. Jadi dekat sini, bahagian sini Sultan ni dalil dia surah Al-Anbiya ayat 24 pula. Kita pergi. Berapa dah? 10.30. 10. 7 minit. Jadi kita tengok ayat ni, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Hadza dzikrum man ma'iya wa dzikrum man qabli. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq. Fahum mu'ridun. Bahkan mereka telah mengambil selain Allah sebagai ilah. Tempat-tempat untuk mereka tadilah buat benda ni, nama-namakan ni dalam kepercayaan, keyakinan. Mereka jadikan keyakinan selain dengan pendapat sendiri. Keyakinan lah tentang sesuatu. Sifat dia bagaimana, iktikad tu lah. Jadi Allah kata, kalau nak buat macam ni, sifat dia apa? Mesti ada bukti. Jadi Allah tanya, kul, katakan pada orang macam ni, hatu burhanakum. Jadi orang yang bawa benda ni, bukti, dia yang kena bawa bukti sifat dia, kita berhak untuk tanya. Tiba-tiba pula dia tak nak bawa, dia pula tanya. Tak salah. Quran ajar macam ni. Kita pula buat cara lain. Kan salah tu. Mesti hatu burhanakum. Bawa bukti kamu dengan dakwaan tersebut. Dan bagi umat Islam, kita apa dia? Haza zikru man ma'iya wa zikru man qabli. Ni Nabi kata. Dan aku ada bukti tentang benda ni salah. Iaitu ini adalah peringatan daripada yang ada yang bersama aku. Wa zikru man qabli, dan peringatan daripada orang yang sebelum aku. Ini bukti. Aku ada wahyu. Nabi bawa wahyu. Itulah bukti kita. Jadi, tapi bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haq. Tapi ramai yang manusia tetap juga mereka tidak mengetahui tentang bukti ini. Betul tak? Memang ramai pun tak tahu apa dalam Quran. Mereka buat ibadah pun tentang Allah pun tak belajar Quran pun. Sebab itu akhirnya apa? Fahum mu'ridun. Sebab tu lalu mereka menyebabkan mereka akhirnya membangkang. Mu'ridun, berpaling. Apa punca? Sebab jahil. La ya'lamun lal haq. Jadi sekarang maknanya apa? Kita kena belajarlah. Haza zikrun. Untuk menyelamatkan manusia supaya mereka tidak memusuhi sesuatu yang mereka tak tahu. Sebab an-nasu dalam pepatah Arab dia kata apa? An-nasu, manusia ni dia selalu ada umma jahalu ni. An-nas
An-nasu a'da'u ma jahalu. An-nasu a'da'u ma jahalu. Inilah punca manusia akhirnya dia musuh. Sedangkan dia tak tahu. Punca dia tak tahu tentang tauhid melalui sumber yang benar. Dia ambil yang salah. Akhirnya bila datang benda ni dia rasa macam, "Woish." Akhirnya dia pun bangkang, mu'rid. Sebab tu Allah kata fahum mu'ridun. Itulah punca mereka ni akhirnya memusuhi pula orang yang betul-betul Nabi yang bawa Quran ni, sedangkan Nabi nak betulkan akidah dia. Akhirnya mereka pula memusuhi yang orang yang bawa kebenaran tadi. Punca dia apa? La ya'lamunal haq. Punca dia sebab jahil, tak tahu mana yang sebenar-benarnya kebenaran wahyu. Jadi Allah sebut dalam ayat 25 apa? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Inilah dia. Inilah asas kepada wahyu. Dan tidaklah kami utuskan sebelum engkau daripada mana-mana rasul pun melainkan kami beri wahyu kepadanya, dan wahyu itu dia punya asas utama adalah apa? La ilaha illa ana fa'buduni. Tentang tauhid dan ibadah yang murni kepada Allah. Menurut hukum yang Allah tetapkan. Jadi inilah ajaran yang benar lah. Inilah konsep umat Islam yang sebenarnya, datang dengan dalil lah. Okey. Jadi Allah kata, sebab tu Allah kata di sini, ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah kami turunkan dengannya apa yang mereka dakwa ni, bukti-bukti pun tak ada. Yang ada bukti adalah yang sebaliknya. Tak sama pun dengan apa yang mereka dakwakan. Jadi Allah kata apa lagi ayat seterusnya? In yattabi'una illa zon. Jadi in apa makna dia? In ada illa tadi? Jika bukan. In ada illa. Ini maknanya nafi. Jadi apa? Tidak lain yattabi'una. Mereka mengikuti az-zanna, akan sangkaan. Wa ma tahwal, apa dia? Ma tahwal anfus Ma tahwal nafsu ke anfus? 53 ayat 23. Anfus. Wa ma tahwal anfus. Dan tidak lain mereka hanya mengikut kesangkaan dan apa yang anfus. Apa yang saya terjemah akan sangkaan dan apa yang ia tahwa apa? Ini fi'il. Ia mengingini ataupun ia menyukai. Apa yang ia menyukai oleh diri-diri oleh diri-diri anfus ni jamak kepada nafsu diri kan. Apa yang ia menyukai oleh diri, hawa nafsu suka. Maknanya mereka ni hanyalah ikut membuta tuli dan ikut nafsu. Zon tu maknanya ikut membuta tuli. Tahwal anfus tu ikut hawa nafsu lah. Itulah hakikat sebenarnya. Tapi mereka akan dakwa, mereka kata ada alasan tersendiri. Mereka akan nafikan. Baik. Jadi macam mana cara ni? Alasan-alasan mereka. Semuanya alasan sebenarnya hakikatnya mereka ikut hawa nafsu lah. Okay, ni alasan-alasan orang musyrik dalam Quran. Beberapa
alasan orang musyrik untuk membenarkan syirik mereka. Saya buat macam ni lah, syirik mereka, amalan syirik mereka tu. Satu, kita tengok surah 6 ayat 148. 6:148. Mereka tak akan mengaku silap, tapi mereka akan pindah pula kepada bahkan mereka akan pindahkan kepada Allah, iradah Allah. Tu. Cuba tengok surah 6 ayat 148. Sentiasa ada jalan untuk menjustifikan sesuatu tu. Ya, apa dia kata? Panjang sikit ni, saya bacakan. Sayaqulul ladzina asyraku, nanti orang-orang yang musyrik ni akan cakap macam ni tau. Lau sya Allah. Kalau tak ada jawapan dia tak ada bukti dah nak kata. Jadi kata apa? Kalau Allah nak berkehendak, ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kalau Allah berkehendak, kami tak akan buat. Kami tak akan kongsikan berhala ni dengan dia. Macam mana nenek moyang kami juga tak akan buat macam tu. Tapi ni apalah? Iradah Allah juga. Kan? Macam kita juga. Tak mustahil benda ni boleh berlaku. Kan? Kalau Allah berkehendak hari ni. Adanya Allah nak beri kuasa kepada sekian. Tak mustahil. Kan Allah berkehendak, dia kata. Kamu tak percaya ke tentang kuasa Allah? Tengok dia kata macam tu pula kat kita. Faham? Kamu tak percaya ke Allah ni maha berkehendak, Allah maha buat apa boleh apa saja? Seolah macam tu pula dah, terbalik. Faham tak? Ini berlaku ni. Kan? Jadi kita kena keluarkan dari kekurangan ini. Kena faham betul-betul. Memang Allah ni boleh buat apa saja, tapi ada benda Allah ni juga ada perancangan, ada kebijaksanaan. Orang bijaksana ni dia caca marba ke? Tak. Dia ada do and don'ts, dia ada. Allah ni ada larangan, ada kan? Dan Allah mesti ada satu kata putus. Allah ni memang fasal kan? Innahu laqaulun fas. Apa saja Allah buat, tanya bijaksana kita ada keputusan. Dan keputusan kita boleh berubah tak ikut suka-suka tak? Tu tanda orang tu bijaksana. Kan kalau tanda pemimpin tu orang respect dengan dia sebab apa? Dia bijak dan keputusan dia tak akan mudah ubah pula lah tiba-tiba. Jadi orang pun jadi keliru. Hari ni manusia ni, orang ni dia seolah Allah tu dia pula boleh cakap tentang Allah. Dia kata. Jadi itulah dia. Contohnya orang cerita tentang keajaiban satu benda ke, wali yang berlaku ke. Jadi kalau Allah berkehendak, tak mustahil benda ni, dia kata. Jadi ini masalah ni. Memang masalah. Kalau macam tu kita boleh kata je lah, kalau Allah berkehendak, kan? Allah boleh buat saja semua orang ni semua baik. Semua orang baik, tak ada orang jahat kat sini. Tapi Allah tak buat. Mudah je, itu je kata dia. Kenapa Allah tak? Kan? Benda tu kamu boleh fikir pula, tapi buat benda ni kamu boleh senang je cakap Allah kehendak ke. Kalau jadi hal inilah, ini masalah ni macam apa yang berlaku ni, musyrik ni. Dia tetap juga dia kata kalau Allah nak. Jadi benda ni maknanya seolah Allah berkehendak untuk kita buat benda ni. Kita boleh kongsikan Allah, syirikkan ni. Begitulah yang mereka kata. Ni antaranya. Lagi ni Allah kata kazzaba. Mereka ni berdusta dengan ucapan macam tu. Yang kedua, apa alasan dia lagi? Dalam surah 10 ayat 18. Tengok surah 10 ayat 18. Ayat 18. Ini beberapa alasan kaum musyrikin. Yang kedua 10 ayat 18. Apa mereka kata? Wa ya'buduna min dunihi nillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah kata, mereka ni sebenarnya beribadah, mengabdikan diri kepada selain Allah yang sesuatu yang tak ada faedah langsung pada mereka. Nak tolak mudarat pun tak, beri manfaat pun tak. Duduk tak ada apa-apa pun. Tapi mereka rasa macam dapat. Hakikatnya tak ada pun.
Dan alasan mereka apa? Dan mereka kata apa? Haula'i syufa'auna indallah. Kami ni buat ni, mereka ni bukannya sekutu Allah. Mereka ni untuk menolong kami untuk dekat lagi sisi Allah. Nampak tak? Satu lagi alasan. Kami tak buat syirik. Kami minta-minta ni semua, kan kami percaya ni, keyakinan ni bukan untuk itu. Jadi ini dia kata-kata dia. Ni Allah kata wayaku lu. Inilah alasan dia keluarkan untuk mengelirukan manusia. Jadi orang yang jahil, dia rasa macam mana? Logik juga. Betul lah tu. Itulah yang berlaku. Yang ketiga apa lagi? Dia kata, ni lagi best yang ketiga ni. Surah 39 ayat 3. 39 ayat 3. Kita ambil part-part mereka kata tu. Itu alasan. Jadi Allah kata, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni. Murni dalam segala bentuk. Batin dan zahir. Zahir dan batin. Semua mesti dimurnikan. Untuk semata-mata untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Kan? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Semua sekali. Jadi Allah kata, wallazina takhazu min dunihi awliya. Dan orang-orang ini pula yang musyrikin ni, yang mereka menjadikan selain Allah itulah sebagai tadi, yang boleh dia orang rasa boleh tolak mudarat, boleh bantu mereka dekat dengan Tuhan, kan, di sisi Allah tadi. Apa alasan mereka? Bila mereka kata kamu ni tengah sembah benda ni kamu syirik. Mereka kata apa? Mana buruhum? Mana ada kami sembah? Kan? Kami tak sembah pun. Mana buruhum? Illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ini adalah cara kami berusaha. Ini ikhtiar dia kata. Kan? Kan betul tak? Ikhtiar lah. Sama macam kamu kata kamu makan ubat tu. Tu tak syirik tu. Ubat menyembuhkan ke? Kan? Dia kata macam tu pula. Mana ada? Faham Islam ni tak menolak ikhtiar dengan sesuatu yang sifat dia zahiriyat ni. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan, Allah jadikan madu ubat, ya. Kan? Allah kata sendiri dalam Quran. Syifaun, kan Allah kata dalam Quran apa? Cuba tengok surah 6. 16 ayat 60 berapa? Surah 16 ayat yang ke berapa? Ayat berapa? 66 ni ayat 69 kan? Allah sendiri sebut dalam ayat ni. Ada salah kalau kita cakap dalam surah ni ayat 60 ni 69. Summa kuli min kulli thamaratin fa asluki subula rabbika zulula. Allah kata. Kemudian Allah beri kepada siapa ni? Ilham kepada lebah. Lalu dia pun makan buah bunga-bunga semua tu kan. Lalu yakhruju min butuniha syarabun. Lalu keluar daripada perut lebah tu iaitu madu, minuman yang pelbagai warna. Yalah, kelulut warna dia ada cerah, ada warna oranye, ada kan sikit kan. Tengok pada apa yang dia makan lah. Fihi syifa'un linnas. Betul lah. Syirik tak kata-kata? Ya, ini adalah ubat sebagai ikhtiar untuk ubat untuk kita sakit. Tak salah. Tapi tadi dia kata, saya minta kat sekian-sekian ni, itikad ni, wali ke tu apa-apa ke. Oh, ini ikhtiar juga, sama lah macam kamu tadi makan ubat tu. Mana ada? Tak sama. Itu tak ada asasnya. Mana kamu tahu datangkan hujah? Kita ada hujah ini. Ubat alami. Betul? Tak ada salah. Itulah beza dia kat situ lah. Jadi, balik pada surah apa tadi? 39 ayat 3. Itu alasan mereka. Tujuannya adalah illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Zulfa ni maknanya taukid, sangat-sangat dekat, rapat sungguh dengan Allah. Jadi kita boleh rapat dengan Allah bila kita rapat dengan bagi mereka ni, inilah aulia-aulia ni yang mereka anggap ni. Aulia, wali-wali. Ni aulia ni mereka jadikan selain ni wali-wali ni. Yang mana mereka ni minta. Lat Uzza ni bukan orang lain ni, ataupun kaum Nabi Nuh, apa dia? Wad, Suwa, Ya'uq, ya, dengan Nasra tu, 5 tu. Ini adalah wali-wali orang soleh yang mereka puja juga, sama juga.
Dia bukan nama berhala syaitan, bukan. Ni nama orang soleh. Bukanlah mana-mana tafsir. Semuanya bersependapat. Ulama kata, ini nama orang soleh. Anak cucu Nabi Syeds kan? Syeds Nabi Nuh, Nabi Adam tu. Pada zaman tu, yang sangat mereka ni baik. Dan tak ada lagi orang baik macam tu lagi dah. Jadi kerana nak diingati, akhirnya mereka buat, akhirnya mereka jadi awliya Allah juga. Yang mereka puja. Untuk dekatkan diri dengan Allah. Itulah jalan dia kata. Sedangkan kita nak dekat dengan Allah buat apa? Ikut je ajaran Rasulullah tu. Dapatlah dekat dengan Allah. Ikut buat apa yang Allah suka, maka dekatlah Allah dapat Allah akan redha. Itu jalan dia. Itulah jalan ikut sunnah Nabi betul-betul. Tauhidkan Allah, maka dekatlah dengan Allah. Tapi tak, bagi mereka jalan lain. Inilah keyakinan yang berlaku lah. Jadi itulah maksud ikut ni. Mereka hanya ikut sangkaan, dan sebenarnya inilah mereka suka benda ni. Nafsu mereka ni membawa kepada ke arah jalan itu. Baik, 3 alasan yang mereka sebutkan. Jadi Allah kata seterusnya penutup dia, walaqad ja'ahum, terjemahkan, dan waw ni bukan dan sebenarnya. Waw ni qasam. Maksudnya apa? Demi demi laqad, sesungguhnya lah kita kata. Demi sesungguhnya. Sesungguhnya benar-benar. Demi sesungguhnya benar-benar. Qad tu ja'a, telah datang oleh ia, hum, akan, ataupun kepada mereka, min rabbihim, daripada Tuhan bagi mereka, min rabbihim, daripada Tuhan bagi mereka, al-huda, petunjuk. Benar-benar telah datang daripada Tuhan mereka petunjuk sebenarnya. Okey, untuk ayat ni tadi, untuk mereka ikut sangkaan ni semua, kita tengok dalam surah 10 ayat 66. Ni dalil dia lah untuk penyokong tadi. Saya lupa nak letakkan. 10 ayat 66. Tadi alasan-alasan mereka kan. Ni untuk dalil sokongan tu. Untuk yang ni tadi. Ini yatibuna illa zon, antaranya kita tengok zon ni tentang ni ayat surah 10 ayat 66. Dia kata wa ma yattabi'u, ayat dia mula-mula dengan ala inna lillah kan. Man fis samawati wa man fil ard. Ingatlah, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semua yang Allah yang urus. Allah tak perlukan apa. Allah bagi pula mandat kepada sesiapa ke orang tertentu. Bahkan Rasulullah pun tak ada mandat untuk urus pun. Rasulullah kerja apa? Balagul mubin tu je. Kan? Tugas Nabi menyampaikan. Jibril pun sama. Tugas Jibril sampaikan wahyu tu je. Jadi tidak ada pula mandat kepada sekian-sekian yang sebagaimana diyakini oleh setengah ajaran ni, Allah menyerahkan hak bumi ni untuk diaturkan oleh apa dia? Dia punya orang dia lah. Macam Kristian, siapa yang aturkan bahagian-bahagian tentu kutub utara selatan ni? Disebut saint dia, saint. ST tu kan, saint tu. Saint tu dia percaya macam tu lah. Dah mati saint tu, dia percaya saint ni adalah bahagian sini dijaga, utara ke apa, macam tu juga. Cuba check lah Bible tu ke apa kan. Tak perlu lah. Ada juga kita percaya ada wali apa? Kutub juga. Faham Dia jaga bahagian mana. Sedangkan tak ada pun. Semua yang Allah kata inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Segala semua yang di langit di bumi ni makhluk semuanya di bawah aturan Allah. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunihi nillahi syuraka, dan tidaklah ia mengikuti oleh orang-orang yang mereka seru itu, oleh makhluk-makhluk yang mereka minta, mereka panggil itu, melainkan apa dia? Keyakinannya mereka itu semuanya in yattabi'una illa zan wa inhum illa yakhrusun. Semuanya hanyalah sangkaan sahaja. Akhirnya nanti bila yang mereka tahu ini sangkaan,
Kat mana mereka nampak cakapan? Akhirat lah. Habis dah. Tertutup habis. Bahayanya. Keadaan ni. Baik. Jadi tu. Yakhrusun ni mereka dusta. Kharasun ni maknanya dusta yang degil lah. Berdusta juga maksudnya. Kazabun juga makna dia. Kemudian sedangkan Allah telah beri petunjuk tentang ini kita boleh rujuk dalam surah 4 ayat 174. 174 sikit lagi 10.30 dah. Sejam. 174. Jadi Allah kata dalam ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sambung ayat 175. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Jadi awal ayat ni cerita pasal kepada siapa? Umum, semua manusia. Jadi tak ada alasan untuk sebenarnya sesiapa yang sekutukan Allah, tak ada alasan lagi untuk mereka kata tak tahu, rupanya kena tauhidkan Allah. Tak ada. Sebab apa? Telah jelas Allah bagi turun kepada semua manusia apa? Burhan, bukti-bukti daripada Allah tentang apakah yang kita kena lakukan terhadap pencipta kita lah. Itu mentauhidkan Allah ni. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang jelas nyata sifatnya, penuh dengan keterangan. Maka adapun orang-orang yang beriman, fa ammal ladzi, orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, iaitu kitab yang Allah turunkan ini, maka kelak ia akan masukkan mereka dalam rahmatnya dan kurniaannya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan berikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah sepatutnya dengan Al-Quran ini menjelaskan tentang menegur tentang kesalahan-kesalahan manusia dan mengeluarkan manusia daripada zulumat kepada nur, zulumat syirik kepada nur tauhid, yang sepatutnya pasti semua manusia boleh selamat. Syarat dia apa? Wa'tasamu bih, pegang teguh dengannya. Allah jamin apa? Allah akan keluarkan mereka masuk dalam rahmat Allah. Mereka akan tahu jalannya. Dan mereka akan berada di atas jalan yang lurus. Sebaliknya, kalau orang tu sekutukan Allah, walaupun akhirnya dia berjaya mempertahankan kesyirikan dia, mereka akan berjaya tak? Buka surah 21 ayat 24. Dia sekutukan Allah dan dia mempertahankan kesyirikan dia, dan dia berjaya pula tu, tanpa ubah apa-apa. Bahkan dia pula boleh menguasai pula orang-orang yang nak tauhid ni, kan? Adakah mereka itu memang berjaya? Allah sebut dalam surah 21 ayat 24. Dah sebut tadi ya? Bukan surah 21 ayat 4. Surah ni tadi 23 ayat 117. 23 117 tutup 23 117.
Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Ini bagi orang yang lepas pula kan, bebas tanpa dia ubah. Jadi siapa yang menyeru selain bersama Allah ilahan akhar, iaitu menyekutukan Allah tadi, tanpa la burhan, sampai sudah tak boleh beri bukti pun. Bukti dia semuanya tak ada asas pun daripada wahyu dan sunnah Nabi pun. Jadi Allah kata apa? Mereka kekal dan bahkan mereka menentang pula kan orang yang ajak. Bahkan mereka pula boleh berkuasa. Contohnya kan, apa Allah kata? Fa innama hisabuhu inda rabbih. Jadi Allah nak bagi ini tasliah kepada siapa ni? Kegembiraan kepada siapa? Ketenangan kepada siapa? Orang-orang yang mendakwah ni, tauhid ni kepada Nabi SAW. Tak payah nak paksa-paksa dia. Dah lah, kau boleh serangkan dah. Biarlah. Serahkan perhitungan dia kepada siapa? Allah. Tunggu nanti. Dan Allah jamin apa dia? Innahu la yuflihul kafirun. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang kafir memang pasti tak akan falah. Tak akan dapat hasil apa-apa punya. Tak akan berjaya punya. Sabar je lah. Dan bagi kita umat Islam, apa kita kena buat? Kita tutup dengan ayat 118. Kita baca. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Sebab kita ni memang kita bebas yang ini. Tapi kadang-kadang dalam masa yang sama kita juga ada syirik yang tersembunyi ni. Tercakap kita kadang-kadang sebab kita cela masa pun sama. Itu syirik khafi, syirik. Kita kata, aduh hujan pula. Hujan, cela hujan pun syirik tersembunyi tu. Astagfirullah, kita kena satu lagi kita buat ni, niat kita kadang-kadang permulaan tu okey dah mengajar ni. Tapi bila orang puji kita rasa macam, ush, dah niat lain dah nak dapat pujian. Itu juga syirik. Yang itu pula kita tak bebas lagi. Jadi mudah-mudahan inilah kita minta doa ni, apa dia? Ya Allah, ampunkanlah aku, warham, rahmatilah aku, wa anta khairur rahimin. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam rahmat Allah, iaitu bebas daripada perkara yang boleh menyebabkan kita susah di akhirat nanti. Yang paling besar adalah mensyirikkan Allah lah, sama ada secara terang-terangan atau tersembunyi. Waliyahzubillah. Jadi sampai sini dulu, nanti kita sambung ayat seterusnya. Ayat ni. Ayat yang ni kan. Ya. Jadi itulah yang kita sambung nanti lagi tentang seterusnya lah. Ayat ni dalam pendek ni. Ayat apa? Surah. Harap-harap kita boleh dah nampak terjemahan dia tadi. Ringkas dalam rekod Haji Adam tu. Saya tak tahulah ni clear ke tak recording ni. Jauh sikit. Okey, harap semua yang dalam Zoom dengar dengan jelas. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sama-sama pada malam ni. Qul qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Jazakumullah khairan. Tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tu nak beritahu, besok kelas macam biasa pukul 9.30. Ada tetamu ramai daripada Lumut, Manjung Manjung naik satu bas. Dalam berapa orang? 20 orang lah, sama dengan anak-anak dia. Anak-anak dia akan belajar kat atas Untuk dewasa kita akan buat kat sini ni. Mungkin besok kita akan buat khas lah tentang pendidikan Quran lah. Mereka nak tahu yang tu. Mungkin kita akan buat tajuk khas besok. Dia bolehlah ajar lagi yang lain, orang yang sini sendiri kan, untuk support lah. Mudah-mudahan besok online ada insyaAllah. Jadi ni mungkin Puan Huda kot dan dia punya tim dia kat sana kot. Ajak datang sini. Lama dah. Hari ni insyaAllah esok lah, mudah-mudahan dia pemudahkan urusan
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al haza jama'na jamal marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.